199. Saya merupakan pelajar di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Perkongsian video saya pada hari ini bagi memenuhi khusus saya GGG C8014 bersama Dr. Ahmad Zamri Mansur untuk menceritakan atau untuk berkongsi tentang paradigma di dalam pendidikan seseorang pengkaji. Jom! Paradigma yang pertama merupakan paradigma positivisme. Pengkaji yang menggunakan paradigma positivisme bertujuan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis yang terdapat dalam kajian mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana segala bentuk dapatan yang mereka perolehi boleh digeneralisasikan. Selain itu, penyelidik yang menggunakan paradigma positivisme sedang melakukan penyelidikan yang berbentuk saintifik dan sistematik. Penyelidik harus faham bahawa dalam penggunaan paradigma positivisme, mereka boleh mendapatkan data-data yang boleh diukur, boleh diperhati dan juga boleh dibuktikan. Selain itu, dalam penggunaan paradigma positivisme sangat mementingkan hubungan sebab dan akibat. Seseorang pengkaji yang menggunakan paradigma positivisme melakukan metodologi berbentuk kuantitatif. Kita perlu tahu dalam kaedah kuantitatif terdapat dua kajian, iaitu kajian tinjauan dan juga kajian eksperimental. Jika kita berbicara tentang data yang terdapat dalam paradigma positivisme, data-data yang terdapat dalam paradigma positivisme berbentuk numerical atau dalam erti kata lain berbentuk nombor dan juga fakta-fakta. Semua dapatan yang seseorang pengkaji peroleh dalam menggunakan paradigma positivisme haruslah dianalisis secara statistik. Mungkin boleh menggunakan aplikasi SPSS untuk mendapatkan data-data yang mereka perlukan dalam kajian mereka. Paradigma yang kedua merupakan paradigma interpretivisme. Pengkaji yang memilih untuk menggunakan paradigma ini harus memahami ataupun mendalami sikap atau perangai manusia dalam kajian mereka. Pengkaji yang memperolehi dapatan dalam kajian ini tidak boleh mengeneralisasikan dapatan mereka di akhir kajian. Seterusnya, apa yang dikatakan tentang paradigma interpretivisme merupakan analisis yang pengkaji perlu lakukan untuk mendalami isu-isu kompleks tentang perangai manusia. Saya bagi contoh, jika saya ingin mengkaji tentang isu kesantunan manusia di dalam kehidupan mereka. Isu kesantunan merupakan isu yang sangat kompleks dan tidak boleh diukur, hanya boleh diperhatikan oleh seseorang pengkaji. Isu-isu kompleks ini perlu didalami secara spesifik oleh seseorang pengkaji. Saya beri contoh sekali lagi. Jika saya ingin menjalankan satu isu kompleks berkenaan dengan kesantunan, saya perlu menggunakan metodologi kualitatif dalam paradigma interpretivisme ini. Kita sedia maklum, dalam metodologi kualitatif, saya boleh menjalankan isu kesantunan menggunakan instrumen temuduga, pemerhatian dan juga analisis dokumen. Sebagai contoh, jika saya ingin melihat kesantunan seorang guru di dalam pengajaran mereka bersama murid-murid,
saya boleh menjalankan temubuka terhadap guru tersebut, memerhatikan cara pengajaran mereka di dalam kelas, dan juga jika saya ingin melihat analisis dokumen, saya boleh melihat rancangan pengajaran harian guru tersebut. Data-data dalam paradigma interpretivisme ini hanya berbentuk perkataan dan sangat spesifik. Semua data yang saya perolehi nanti, saya harus pentingkan atau utamakan untuk mendapat dapatan yang lebih komprehensif untuk kajian saya. Yang ketiga merupakan paradigma pragmatisme. Seseorang pengkaji yang menggunakan atau yang memilih paradigma ini akan melihat kajian mereka dengan lebih terbuka. Hal ini dikatakan demikian kerana sesuatu kajian yang menggunakan paradigma ini bertujuan untuk mencari sesuatu dengan yang terbaik dalam kajian mereka. Sebagai contoh, mereka yang menggunakan paradigma ini akan menggunakan metodologi berbentuk kaedah campuran, kajian tindakan, dan juga DDR, Design and Development Research. Jika kita lihat dari segi bentuk datanya, paradigma ini menggabungkan dua bentuk data, iaitu data yang berbentuk kuantitatif dan juga data yang berbentuk kualitatif. Dalam data yang berbentuk kuantitatif dan kualitatif tidak mempunyai peratus-peratus kewajipan untuk menggunakan nombor ataupun perkataan. Ini berdasarkan permasalahan kajian yang mereka dapati dalam kajian seseorang peneliti. Paradigma yang keempat merupakan paradigma teori kritikal. Teori kritikal jarang digunakan oleh seseorang penyelidik. Hal ini dikatakan demikian kerana teori kritikal lebih kepada tentang kajian berkenaan dengan sejarah atau contohnya penindasan sosial. Sekiranya seseorang penyelidik ingin mengkaji tentang penindasan sosial dan memilih paradigma ini, mereka harus membaiki keadaan sosial golongan masyarakat kini. Seterusnya, isu-isu penindasan sosial perlu dilakukan atau perlu diselidik oleh seseorang pengkaji untuk mengubah keadaan sosial yang terdahulu kepada yang lebih baik. Metodologi yang digunakan oleh pengkaji yang memilih paradigma ini, mereka perlu menganalisis sejarah-sejarah lampau dalam penyelidikan mereka dan juga melakukan penyelidikan partisipatif. Penyelidikan partisipatif bermaksud seseorang penyelidik harus mengambil bahagian dalam penyelidikan mereka. Jika kita berkata tentang data yang terdapat dalam teori kritikal, datanya berbentuk kualitatif. Kenapa? Kerana data yang mereka perlu dapatkan merupakan sumber-sumber sejarah ataupun sumber sekunder, ataupun seorang penyelidik boleh mendapatkan data-data mereka di Jabatan Perangkaan Negara. Apa itu pendekatan didaktif? Pendekatan didaktif merupakan pendekatan yang berbentuk secara umum kepada lebih spesifik. Pengkaji yang menggunakan pendekatan ini sebenarnya secara tidak langsung menggunakan kaedah kuantitatif dalam kajian mereka, iaitu data-data yang mereka peroleh berbentuk numerical ataupun nombor dan juga fakta. Secara tidak langsung, sebenarnya pendekatan didaktif ini merupakan satu paradigma ataupun berkaitan dengan paradigma positivisme. Baiklah, seterusnya, pasti susah ya nak ingat macam mana pendekatan didaktif ini
pendekatan didaktif boleh disamakan dengan air terjun. Sebagai contoh, seorang pengkaji yang ingin melakukan kajian menggunakan pendekatan didaktif, mereka akan mengenal pasti teori-teori yang terlibat ataupun teori-teori yang bersesuaian dalam kajian mereka. Berdasarkan teori-teori yang mereka perolehi nanti, akan menghasilkan hipotesis-hipotesis terhadap kajian mereka. Selepas berakhirnya proses menghasilkan hipotesis, pengkaji akan mula mengumpul data. Kumpulan-kumpulan data itu, seperti saya katakan tadi, dia berbentuk numerical ataupun fakta. Kemudian, setelah mereka ataupun pengkaji mengumpul data-data yang mereka perlukan, pengkaji akan membuat confirmation ataupun membuat analisis data-data yang mereka peroleh untuk kajian mereka. Pendekatan induktif merupakan satu pendekatan yang bersifat spesifik kepada yang lebih umum. Seseorang pengkaji yang menggunakan pendekatan induktif, sebenarnya mereka menggunakan kaedah kualitatif. Jika kita lihat, bila menggunakan kaedah kualitatif, ini sama seperti paradigma interpretivisme. Dalam pendekatan induktif, seseorang pengkaji sebenarnya akan membuat ataupun mendalami tingkah laku manusia terlebih dahulu, membuat pemerhatian terlebih dahulu, kemudian akan membuat ataupun mencari teori-teori pembelajaran yang sesuai dengan tingkah laku manusia tersebut. Pendekatan induktif juga boleh disamakan dengan pendakian bukit. Kenapa saya katakan dengan pendakian bukit? Kerana seorang pengkaji akan membuat pemerhatian terlebih dahulu secara mendalam, memahami tingkah laku manusia secara mendalam, kemudian akan menghasilkan atau akan menjumpai teori-teori yang bersesuaian dengan kajian mereka berdasarkan pemerhatian yang mereka lakukan. Baiklah, selesai sudah perkongsian saya tentang paradigma yang terdapat dalam penyelidikan seseorang pengkaji. Saya harap perkongsian saya ini memberi manfaat kepada semua dan boleh diguna pakai untuk pemahaman kita pada masa akan datang. Jangan lupa like ya. Assalamualaikum. Bye.